Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1245, antara paparan utama. Pastikan PRU15 humban pengkhianat dan kleptokrat. Acara pancung selesai, kini pancing. SPRM siasat surat aku janji sokong Presiden UMNO Perdana Menteri. Adakah kera mengambang lagi? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengerusi Pakatan Harapan Kedah, Datuk Wira Mahfuz Omar berkata, PAS semakin teruk apabila parti itu menjadikan isu perkauman sebagai modal untuk meraih sokongan orang Melayu menjelang pilihan raya umum kali ini. Menurut beliau, apabila PAS terlalu kerap meratip mengenai DAP siang dan malam, ia tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, kata beliau, masalah masih berlarutan walaupun PAS telah menjadi pendukung kerajaan yang memerintah. Bukan masalah DAP. Kita bukan berdepan dengan masalah DAP. Kita berhadapan dengan kegagalan kerajaan. Kerajaan yang gagal. Kerajaan PN yang gagal. Kerajaan BN yang juga yang gagal. Anggota kabinet mereka tak ubah seperti mana lori sampah. Muat penuh dengan lori sampah. Walaupun banyak anggota kabinet. Lebih daripada 30 orang. Tapi 30 orang tu macam duduk dalam lori sampah. Tak ada idea. Tak ada kepala. Oleh kerana itu, pimpinan sedemikian tidak boleh diberi sedikit pun undi untuk berkuasa semula. Pastikan pilihan raya umum pada 19 November ini sebagai garis penamat bagi PAS, Barisan Nasional mahupun Perikatan Nasional, ujar beliau semasa berucap di dataran Stargate Alor malam kemarin. Tegas beliau, langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh rakyat ialah menghumban kleptokrasi dan pengkhianat demi masa depan rakyat negara ini. Sementara itu, Presiden Amanah Muhammad Sabu berkata, Pakatan Harapan membela Melayu, membantu Bumi Putra dan memperkasa Islam. Ini tidak dapat dinafikan apabila Pakatan Harapan memperuntukkan 810 juta ringgit untuk memulihkan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, FELDA, yang penerokannya majoriti adalah Melayu. Peruntukan kepada pembelanjaan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama semasa Datuk Seri Dr. Mujahid menjadi menterinya telah naik kepada 1.3 bilion ringgit. Selain itu, sekolah tahfiz menerima bantuan sebanyak 50 juta ringgit. Sekolah Agama Rakyat mendapat 25 juta ringgit. Sedangkan ketika itu Menteri Keuangannya ialah Lim Guan Eng daripada DAP. Semua bantuan yang disediakan Kerajaan Pakatan Harapan telah dihentikan apabila Perikatan Nasional, Barisan Nasional merampas kuasa, kata Muhammad. Beliau menyeru supaya rakyat tidak percaya kepada pembohongan pemimpin parti politik Barisan Nasional dan Perikatan Nasional terhadap Pakatan Harapan setelah merampas kuasa. Terdahulu, Timbalan Presiden Keadilan Rafizi Ramli menyelar Parti Melayu Islam yang membuat tomahan dalam kempen mereka. Kononnya, Kerajaan Pakatan Harapan menjual aset milik tabung haji kepada Bukan Bumi Putra. Rafizi Ramli berkata, propaganda tersebut sebaliknya hanya memperbodohkan minda Melayu kerana dokumen kerajaan menunjukkan aset tabung haji yang dijual ke Kementerian Keuangan masih ada di bawah jagaan Menteri Keuangan sehingga kini sekiranya mahu diselidiki. Sebaliknya, ujar beliau, tabung haji memang telah menunjukkan keuangan negatif sejak pendedahan yang dilakukan olehnya pada 2016. 27 Januari 2016, saya dedahkan rizab tabung haji negatif sejak Disember 2014. Februari 2016, tabung haji mengaku secara rasmi bahawa rizabnya memang negatif. Februari 2016 juga, saya dedahkan surat Bank Negara bahawa amalan tabung haji membayar dividen dalam keadaan rizab tidak mencukupi, melanggar akta, katanya dalam satu klip video. Menurut beliau, selepas Pakatan Harapan menang pada 2018, kerajaan melantik PricewaterhouseCoopers
First PWC untuk menyiasat prestasi keuangan tabung haji. Beliau berkata sebanyak 549 juta ringgit kerugian dalam pelaburan gagal dicatat. Sebahagian besar katanya kerana penyelewengan dan disembunyikan untuk membolehkan tabung haji melaporkan keuntungan yang lebih tinggi bagi membayar dividen kepada penyimpan sedangkan keuntungan tidak wujud. Beliau menegaskan keuntungan daripada penjualan saham Bank Islam sebanyak 533 juta ringgit seperti direkodkan hanyalah helah perakaunan untuk mencipta keuntungan yang tidak ada. 436 juta ringgit keuntungan anak syarikat tabung haji yang diisytiharkan sebagai dividen dan dibayar ke tabung haji pula kekal tertunggak sehingga 30 September 2018. Ini bermakna tabung haji merekodkan keuntungan anak syarikat dan ia mendapat pendapatan daripada anak syarikat. Masalahnya dividen itu belum dibayar, bermakna pendapatan 436 juta ringgit itu sebenarnya belum ada. Tegasnya, Rafizi juga menekankan Akta Penubuhan Tabung Haji tidak membenarkan dividen dibayar jika keuangan syarikat negatif. Justru Kerajaan Pakatan Harapan terpaksa memindahkan pelaburan atau syarikat yang rugi ke Kementerian Keuangan bagi membolehkan tabung haji membayar dividen dengan mengekalkan syarikat untung, katanya. Mengikut Akta Tabung Haji, jika rizab negatif, tabung haji tidak boleh membayar dividen kepada penabung. Apa nasib pakcik-makcik di kampung yang duit simpanan mereka kekal mengecil kerana diguna menampung anak-anak syarikat yang rugi ini? Sebab itu, Pakatan Harapan mengambil keputusan menyelamatkan tabung haji. Semua aset yang rugi dijual kepada Kementerian Keuangan pada harga 19.9 bilion ringgit. Nilai aset ini hanyalah 10 bilion ringgit, tetapi Kementerian Keuangan membayar 19 bilion ringgit. Maksudnya ambil duit pembayar cukai untuk disuntik ke dalam tabung haji supaya rizab positif dan tidak memikul biawak hidup. Jelasnya, Rafizi mahu UMNO dan PAS tidak lagi memutar belit isu tabung haji. Katanya kemenangan pilihan raya memang idaman semua ahli politik, tetapi janganlah gunakan apa sahaja cara termasuk menabur fitnah untuk menang. Hanya kerana ketika itu Menteri Keuangannya Cina DAP, maka Melayu UMNO PAS meroyan tak ketahuan. Tanpa rasa malu, boleh pula bekas Timbalan Menteri Agama Perikatan Nasional Dato' Ahmad Marzuq Syahri mengaku kononnya Kerajaan Perikatan Nasional yang mengkhianati mandat rakyat itu mentadbir tabung haji jauh lebih baik. Kalau tidak Pakatan Harapan yang selamatkan tabung haji dahulu, bolehkah anda mendabik dada seperti sekarang? Kembalikan pentadbiran kepada Pakatan Harapan. Akhirnya, nama calon akar umbi UMNO Barisan Nasional Parlimen Kuala Nerus Dr. Apli Yusof hilang daripada senarai Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Tangan gaib yang didakwa cuba menghalang dan memadamkan namanya daripada dicalonkan benar-benar menjadi kenyataan. Selepas siri membodek, nama bekas Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali terpahat dalam lipatan sejarah pengkhianatan PAS apabila terpilih mewakili UMNO di Parlimen Kuala Nerus. Maka terpancung Apli walaupun beliau tidak dikenali sebagai orang Perdana Menteri sementara, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Seorang lagi pemimpin parti politik yang kononnya memperjuangkan Islam itu, Datuk Cik Abdullah Maknawi dicalonkan oleh UMNO Barisan Nasional di kerusi Parlimen Tumpat. Terdahulu media melaporkan 85% kepimpinan di peringkat akar umbi PAS Tumpat mahu Cik Abdullah yang digugurkan oleh pucuk pimpinan parti itu kekal menjadi calon. Kini hasrat penyokong Cik Abdullah itu ditunaikan oleh UMNO Barisan Nasional. Kemungkinan kemenangan selesa Cik Abdullah pada pilihan raya umum ke-14 lalu dengan majoriti 17,500 mendorong UMNO Barisan Nasional untuk memilih beliau. Setiausaha Agung Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir mengesahkan pencalonan Muhammad Khairuddin dan Cik Abdullah. Bukan hanya UMNO Barisan Nasional yang ligat memancing pemimpin atau bekas pemimpin PAS. Umpama permainan tit for tat, Datuk Seri Syahidan Kasim dipilih oleh PAS untuk mewakili Parlimen Arau setelah beliau digugurkan daripada senarai UMNO. Pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu, Syahidan menang dengan 16,547 undi mengalahkan calon PAS iaitu Mursyidul Am parti itu, Datuk Hashim Jassin dan calon Pakatan Harapan Bersatu, Abdul Rahman Daud. Seorang lagi pemimpin UMNO yang dikutip PAS ialah penyandang kerusi Parlimen Maran, Datuk Seri Dr. Ismail
Ismail Abdul Muttalib yang dicalonkan mewakili Perikatan Nasional untuk mempertahankan kerusi tersebut. Pengumuman pencalonan Syahidan dan Ismail dibuat Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang sendiri. Untuk rekod, Syahidan merupakan bekas Menteri Wilayah Persekutuan yang menyokong tanah penduduk Kampung Sungai Baru dirampas dengan menggunakan Akta Pengambilan Tanah 1960. Mereka hanya diberi pampasan dengan kadar RM400 lebih sahaja sekaki persegi oleh pemaju swasta. Syahidan ketika itu memihak kepada pemaju dengan memberi amaran kepada penduduk yang teraniaya. Kalau kita batalkan perjanjian projek itu, bererti 328 penduduk itu kena balik ke rumah mereka yang telah tidak ada lagi kerana kediaman asal mereka sudah rosak, katanya di petik Free Malaysia Today. Penduduk di Kampung Sungai Baru yang sudah tinggal di kawasan itu selama 50 tahun dianiaya demi kepentingan pemaju. Namun boleh pula Khairuddin berkata, matlamatnya ialah mengalahkan Pakatan Harapan yang kononnya satu mudarat. Fikiran songsangnya itu dikongsi bersama pucuk pimpinan PAS yang tidak nampak kezaliman UMNO Barisan Nasional kepada orang Melayu sendiri sebagai contoh penganiayaan terhadap Melayu Kampung Sungai Baru. Kita hairan bagaimana mereka, pemimpin UMNO dan PAS serta calon-calon yang berjaya dipancing oleh parti lawan masing-masing ini sampai hati memperlakukan ahli parti sendiri dan penyokong mereka ikut suka aku demi kepentingan peribadi. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah membuka kertas siasatan sekeping surat aku janji yang tular dikatakan menyokong Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15. Ketua Pesuruhjaya Tan Sri Azam Baki mengesahkan perkara tersebut. Beliau berkata SPRM ada menerima laporan berhubung penularan surat aku janji berkenaan dan kes disiasat di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009 kerana salah guna kuasa. Kami buka kertas siasatan berhubung perkara ini kerana ia merupakan satu kesalahan salah guna kuasa. Dikatakan ada calon pilihan raya ini dipaksa tanda tangan untuk menyokong seseorang menjadi Perdana Menteri. Katanya lapor bernama. Aku janji yang tular dengan kepala surat UMNO itu memaparkan tanda tangan Ahmad Zahid dan Setiausaha Agung Datuk Seri Ahmad Maslan. Sekeping surat yang tular menyebut nama pengarah komunikasi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah. Azam berkata SPRM akan memanggil pihak yang berkaitan bagi membantu siasatan kes terbabit termasuk Dr. Syamsul Anwar yang namanya disebut dalam aku janji itu. Setiausaha politik kepada Dr. Syamsul Anwar, Datuk Azizan Mat Zain telah membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Dang Wangi berhubung penularan surat yang dikatakan aku janji tersebut. Pasukan Undang-Undang BN Coms pula membuat laporan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC berhubung penularan surat aku janji itu secara dalam talian menurut bernama. Bagaimanapun Azam berkata pihaknya akan memanggil beberapa individu untuk disoal siasat. Biar pegawai saya tentukan siapa nak panggil. Mereka akan buat demikian selepas tengok dokumen yang sudah diserahkan kepada mereka. Katanya seperti dipetik. Isu aku janji itu terbongkar selepas surat yang dikatakan aku janji UMNO tersebut dikongsi di media sosial. Ia menunjukkan antaranya ahli parlimen menyokong Ahmad Zahid untuk menjadi Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15 dan menggugurkan semua siasatan yang melibatkan kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional. Ahmad Zahid mendakwa surat aku janji tersebut adalah palsu. Beliau menyifatkan ia adalah fitnah dan tipu daya yang digunakan pihak lawan sebagai kempen menjelang pilihan raya umum ke-15. Mereka fikir Barisan Nasional macam mereka agaknya. Sejurus menang pilihan raya umum ke-14 dan jadi kerajaan terus menggugurkan kes-kes mahkamah melibatkan pemimpin mereka. Katanya di Facebook. Beliau tidak pula berani menyebut nama parti politik yang dimaksudkannya. Nampaknya pilihan raya umum kali ini berpotensi menjadi paling kotor dalam sejarah negara. Pertama, ia dicemari oleh sikap pemimpin yang tidak diketahui apa matlamat perjuangannya kerana sanggup bertanding atas tiket parti lawan untuk menentang parti sendiri. Kedua, timbulnya fenomena penularan surat yang bertujuan menyuntik keraguan terhadap kredibiliti calon pilihan raya umum. Dan ketiga, fitnah terhadap parti lawan seperti dakwaan komunis
anti-Islam dan lain-lain untuk menimbulkan kegentaran awam yang boleh menggugat keharmonian kaum di negara ini. John Cannon menyeru setiap parti hendaklah berkempen secara adil walaupun kepada musuh politik. Kerana itu, parti yang menggunakan pendekatan provokasi khususnya menggunakan agama dan bangsa serta mengaibkan peribadi calon lawan hendaklah ditolak. Tak pasal-pasal anda disiasat oleh polis dan SPRM. Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Abdul Hadi Awang dilaporkan berkata, ada lagi pemimpin Barisan Nasional yang berminat untuk bertanding atas tiket PN pada pilihan raya umum ke-15. Tak boleh sebut berapa kerusi, yang penting ada di utara, ada di tengah, ada di selatan. Katanya dalam sidang media di Rusila Marang, lapor bernama. Abdul Hadi mempertahankan keputusan bekas Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kasim yang akan bertanding di Parlimen Arau dan bekas Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib di Parlimen Maran sebagai calon Perikatan Nasional. Syahidan dan Ismail adalah antara Menteri dan Timbalan Menteri Kabinet BNPN di bawah pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang dipancung sebagai calon Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-15. Menurut Abdul Hadi, rundingan di peringkat parti mengenai calon daripada Barisan Nasional yang akan mewakili Perikatan Nasional telah dibincangkan di peringkat pimpinan PAS dan Perikatan Nasional serta ia diterima sebulat suara. Katanya bakal calon daripada Perikatan Nasional yang disenaraikan telah menarik diri secara sukarela bagi memberi laluan kepada pemimpin Barisan Nasional berkenaan. Kenyataan Abdul Hadi itu selari dengan dakwaan bekas Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin yang juga dipancung daripada bertanding di Padang Besar. Beliau mendakwa Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi telah mengambil kesempatan daripada proses pemilihan calon Barisan Nasional untuk mengukuhkan cengkamannya terhadap parti itu. Kita boleh lihat Zahid sedang mengintai jawatan Perdana Menteri, tetapi jangan lupa bahawa dia mempunyai banyak kes mahkamah dan ini akan menyukarkan lagi UMNO untuk menang. Sepatutnya pemilihan calon dilakukan oleh top 5 UMNO, tetapi secara peribadi, saya fikir ia dilakukan secara unilateral oleh Presiden sendiri. Walaupun ada di kalangan pemimpin tertinggi parti tidak bersetuju dengan senarai itu, kata Zahidi seperti dipetik NST Online. Barisan Nasional telah memilih pemimpin sayap Puteri UMNO Kebangsaan Zahidah Zariq Khan untuk menggantikan Zahidi bagi kerusi Parlimen Padang Besar. Zahidi seterusnya mendakwa Ahmad Zahid menggunakan pilihan raya umum ke-15 untuk menyatukan sokongan bagi membebaskan dirinya daripada kes jenayahnya yang telah meletakkan ahli parti dalam dilema. Saya percaya akar umbi UMNO di Padang Besar terbelah antara menyokong parti dan mempertahankan Presiden UMNO, ujarnya. Menurut beliau, pemilihan Zahidah sebagai calon Barisan Nasional bertentangan dengan kehendak akar umbi yang lebih mengutamakan calon tempatan berbanding orang luar. Zahidi juga mengumumkan akan mempertahankan kerusi Padang Besar pada pilihan raya umum ke-15. Adakah beliau antara pemimpin Barisan Nasional yang akan dikutip oleh Abdul Hadi untuk mewakili Perikatan Nasional di Padang Besar? Ingat lagi tak? Hadi dalam ucapannya di Fastakim 1.0 pada 2016 menegaskan bahawa akidah perjuangan, cara perjuangan, akhlak perjuangan, matlamat perjuangan tidak boleh diubah. Yang tak mengerti ialah mereka yang mahu menang cepat, mencari jalan yang dekat, memintas jalan, menjadikan tidak istiqamah, menjadikan tidak betul dalam perjuangan, macam kera yang mengambang ke arah mana pokok yang banyak buah. Katanya, beliau menyifatkan mereka yang melihat buah kita tak banyak melompat ke pokok lain yang banyak buah sebagai tidak istiqamah. Kini Abdul Hadi seperti mengutip kera yang mengambang itu yang tiada latar belakang perjuangan di dalam PAS untuk bertanding atas tiket Perikatan Nasional yang dianggotai parti itu. Sedihnya, apabila perjuangan Islam dikesampingkan demi mendapatkan kuasa semata-mata. Hari ini di manakah beliau meletakkan nilai istiqamah dengan perjuangan itu? Inikah ciri-ciri yang dikatakan bersih dan stabil? Jangan ingat rakyat bodoh. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas
Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.